Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah, dengan iman dan ihtisab. Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba, ghafirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah, Masya Allah, kita dah hadir semuanya. Masya Allah, yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin pada janji-janjinya, dengan mengharapkan janji-janjinya dan menghadirkan istihdar. Masya Allah. Ya, Insya Allah pada pagi ini kita akan berada di muka surat 446, 446, iaitu Sayyidina Bilal bin Haris, iaitu hadis yang ke-168 bracket 29, iaitu ganjaran bagi mereka yang menghidupkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاز. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Haji Abdul Manan, Tuan Haji Abdul Manan bin Talib semalam dalam daurah ada tak? Semalam dalam daurah Tuan Haji ada tak? Saya tak nampak nama Tuan Haji semalam. Mungkin ada mesyuarat ke dan sebagainya lah. Tak apa, kita ada daurah, kita ada satu hari lagi pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di daurah pagi ni, kita jumpa pada umum. Orang bertanya, kenapa ada daurah, kenapa ada daurah dan kenapa ada pengajian umum? Sebenarnya pengajian umum ni ialah pengajian sebenarnya untuk mereka-mereka yang mengikuti sanad. Ialah kita nak dua-dua. Maksudnya pengajian umum, dan pengajian umum ni kita buka pada semua orang lah. Dan ada di kalangan tuan-tuan Masya Allah yang ingin mendapatkan sanad secara keseluruhan kitab. Jadi kita untuk melancarkan perjalanan kita, tidak mengambil masa yang begitu lama sampai 7-8 tahun. Jadi sebab itulah kita mengadakan daurah tadi. Kita mengadakan daurah 2 minggu sekali pada mereka yang pertama kalilah melihat ini. Jadi kita buat 2 minggu sekali supaya apa? Supaya kita dapat mempercepatkan sedikit. Bukan mengaji itu nak cepat, tapi maksudnya kita ada target. Itu pun tak cepat pun, dalam 3 hingga 4 tahun kita akan habis keseluruhan hadis ni. Saya niat, Masya Allah tuan-tuan lah semuanya, orang yang mula-mula, orang-orang Masya Allah dengan kesibukan pekerjaan masing-masing, dapat juga menghabiskan kitab hadis ini, hadis Mishkat ini, terutama 6,000 hadis. Lalu tuan-tuan berjaya menghabiskannya, Masya Allah. Tuan-tuan, kita bukan nak cari nama. Aku menulis bukan kerana nama, dan aku buat bukan semua untuk nama, tapi untuk mendapat redha Allah, tapi untuk mendapat semangat. Masya Allah, di hari kiamat nanti, ni nak baca hadis ni, tu waktu saya kata tu, mereka yang mendapat ganjaran sunnah ni, siapa yang buat amalan-amalan ini, dan ganjaran dia akan dapat berterusan, dan tuan-tuanlah pencetusnya. Masya Allah. InsyaAllah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 168 bracket 12. Ganjaran bagi mereka yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Bilal bin Haris al-Muzani
radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati faqad umitat ba'di fa inna lahu min ajri misla ujuri man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man ibtada'a bid'atan dalalatan la yardaha Allah wa rasuluhu kana alaihi min al-ismi mislu asami man amila biha la yanqusu zalika min awzarihim syai'a, rawahu Tirmizi. Sayyidina Bilal bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku yang telah ditinggalkan selepas kewafatanku, maka baginya satu ganjaran seperti ganjaran-ganjaran orang yang mengamalkannya tanpa mengurangkan ganjaran mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan satu bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasulnya tidak meredainya, maka baginya dosa sama seperti dosa orang-orang yang mengamalkannya, tidak kurang dosanya sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Rawahu Ibnu Majah, kalau riwayat yang kedua 169, perkataannya sama daripada rawi yang berbeza. Rawahu Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah, an Kasir ini Abdullah ibni Amr an abihi an jaddihi. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di sini daripada Imam Tirmizi. Imam Ibnu Majah, lafaz dia sama saja, cuma rawinya berbeza. Daripada Kasir bin Abdullah bin Amr, dan daripada bapa beliau dan daripada datuk beliau. Apabila perkataan sunnah disebut, ia akan memberi makna umum. Begitu perkataan sunnah disebut, dia akan memberi makna umum. Begitu juga dengan perkataan bid'ah. Apabila disebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap bid'ah tu adalah kullu muhdasin umuri wa kullu bid'atin dalalah, dan semua perkara yang baru itu ialah kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dalalah, wa kullu dalalatin finnar, dan dalalah itu adalah di neraka. Jadi macam mana jadi setiap kullu bid'atin, setiap yang bid'ah itu di sini umum. Macam mana makna sunnah juga itu umum. Tengok kan? Lawan sunnah ialah bid'ah. Lawan sunnah ialah bid'ah. Dan sebagaimana bila kita sebut perkataan sunnah, dia umum. Ada yang wajib, sunnah-sunnah yang wajib, iaitu amalan yang Nabi lakukan. Amalan, perbuatan, percakapan, takrir Nabi. Iaitu ada perkara yang mana dia fardu, yang wajib, ada perkara yang sunat, ada perkara yang harus. Itu bila kita sebut tentang sunnah. Maka bila sebut sunnah tu, dia umum. Jadi cuma ulama telah spesifikkan sunnah itu, ulama-ulama fiqh telah spesifikkan makna sunnah itu kepada sunat, iaitu bukannya wajib. Bila kita kata sunat, benda tu wajib. Sebenarnya dalam bahasa Arab, ejaan dia sama. Sin, nun, ta marbutah. Sin, nun musyaddad, nun ada sabtu tu, dan ta marbutah. So dia nak spelling macam, dia nak pronounce macam mana. Spelling dia macam tu je. Sin, nun musyaddad dan ta marbutah. Nun musyaddad dan ta marbutah. So dia nak pronounce macam mana. Sunnah, sunnat. Dia dua-dua pronounce sama. Sunnah dan sunnat. Sunnah dan sunnat. Jadi sebab itu bila disebut perkataan sunnah, dia adalah umum. Dia adalah umum. Begitu juga bila disebut perkataan bid'ah, dialah adalah umum. Bukan semua bid'ah itu sesat. Jadi Imam Nawawi mengatakan, rahmatullah alaih mengatakan, bila hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, itu keadaan dia umum. Benda tu umum. Benda tu umum. Jadi ada bid'ah yang mana hasanah dan ada bid'ah yang mana dalalah. Yang dalalah itulah yang
membawa kepada kehancuran, yang membawa kepada kemusnahan. Jadi dia tak boleh nak hukumkan perkara itu secara khusus. Semua bid'ah umum, semua bid'ah hak Nabi tak buat, hak tak Nabi tak buat. Mana seolah-olah ada juga hak Nabi tak sabda. Jadi orang kata hak Nabi tak buat. Biasanya fi'il, orang tengok pada fi'il sahaja. Tapi sebenarnya dia bukan fi'il, dia mesti perkataan. Qaulun Nabi, perkataan Nabi. Fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Itu yang Nabi buat. Dan takrir Nabi, Nabi tak buat pun, orang lain buat, tapi Nabi tak larang. Itu kita panggil dia juga sunnah. Itu juga kita panggil dia hadis marfu' dan perkataan sahabat. Sebelum ni kita dah jelaskan. Jadi tengok apabila perkataan sunnah disebut, ia memberi makna umum. Inilah yang difahami di zaman sahabat. Apabila saja pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, kita mewakili pekerjaan lah sebenarnya, suruhan ataupun takrir, perakuan Nabi. Nabi memperakukan, iaitu Nabi mengakui perkara tadi betul. Nabi diam. Dinamakan sunnah sama ada fardu maupun wajib, sama ada mustahab maupun mubah yang harus. Akan tetapi selepas itu fuqaha menkhaskan makna sunnah kepada makna yang khusus, iaitu mustahab dan sunnat selain daripada fardu maupun wajib. Nabi menyatakan sunnah yang telah ditinggalkan, iaitu amalan-amalan yang telah ditinggalkan. Sama ada amalan yang fardu tu tak boleh ditinggalkan lah, tapi amalan-amalan sunnat yang telah ditinggalkan telah saya jelaskan dahulu pada tuan-tuan. Sekarang kenapa kita rasa sunat tu mudah? Kenapa kita mudah tinggalkan sunat? Sebab kita takrifkan sunat itu ialah bila buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kita takrif sunat tu apa? Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi ulama mentakrifkan sunat beza. Sunat ini buat orang tu untung, kalau tak buat dia rugi. Beza kan? Benda sama je. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Buat untung yang begitu besar, tak buat rugi. Tak berdosa dan rugi lain. Dia tak ada lain. So dia kepentingan. Sebab tu benda pengiklanan tu penting. Benda-benda bila nak lakukan satu-satu benda tu, iklan tu penting. Dia tak ada apa pun benda tu, tapi iklan tu penting. Tapi taklah kita pada amalan-amalan ni, tapi nak beritahu dia promote itu penting. Mana pentakrifan itu adalah amat penting. Supaya apa? Supaya timbul. Sebab tu perkataan-perkataan Nabi mubalaghahkan, Nabi maknakan mubalaghahkan pada itu. Sebab nak menunjukkan kepentingan perkara tersebut, supaya perkara itu dilakukan dengan baik, perkara-perkara itu dilakukan dengan ihtimam dan istiqamah. Begitu. Buat dapat pahala yang besar, tak buat tak berdosa. Tak buat tak apa, tak berdosa. Buat untung besar, kalau tak buat rugi, tak dapat apa. Buat rugi, tak dapat apa. Okey. Apabila jadi satu, begitu juga lafaz bid'ah. Kan kita kata macam mana lafaz sunnah tadi umum, begitu juga lafaz bid'ah tadi. Jadi bid'ah tadi dia umum, bukan semua benda baru tu bid'ah, dan bid'ah tu sesat, dalalah, dan bid'ah sesat tu masuk neraka. Jadi sebab itu kita kata bid'ah tu pun lafaz adalah ada dua, satu bid'ah dalalah, satu bid'ah hasanah. So dia umum. Bid'ah ni umum. Ada yang hasanah, ada yang dalalah, atau dipanggil bid'ah hidayah pun boleh juga. Lafaz bid'ah ialah lafaz mushtarak. Macam mana kita kata boleh juga mengatakan lafaz mushtarak yang mempunyai banyak makna, sekurang-kurang at least ada dua. Oleh itu Nabi menjelaskan sebagai bid'ah dalalah. Jadi ada dua lah. Ada bid'ah yang sesat dan ada bid'ah yang harus. Sebab itu kita ulama telah membahagikan, ulama-ulama fuqaha telah membahagikan bid'ah itu kepada 3 bahagian, iaitu secara lughawiyah, yang kita bahagikan sebelum ni ada 5, secara istilah, dan secara amaliyah, secara praktikal dan amaliyah. Okey.
Oleh kerana itu, Nabi menjelaskan sebagainya, ada juga Nabi mengkhususkan, Nabi menjelaskan ada bid'ah tu yang dalalah. Maknanya dalalah ni lawan hidayah, petunjuk, atau dalalah ni lawan dia hasanah. Untuk menjelaskan sifat sesuatu itu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita nak jelaskan Bismillah dengan nama Allah. Macam mana Allah tu sifat dia macam mana? Yang Rahman dan yang Rahim. Bismillah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Okey. Okey, kita tengok di sini hadis Nabi kata mereka yang menghidupkan sunnah. Mereka yang menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh umatku. Yang umat aku tak buat lagi dah. Yang umat aku tak buat dah. Kadang-kadang dalam satu-satu amalan tu dia banyak sunnah. Satu sunnah tu, amalan tu wajib. Tu sunnah yang wajib. Tapi macam mana amalan itu dilakukan? Misalnya sembahyang. Sembahyang tu wajib. Macam mana sunnah Rasulullah? Cara yang terbaik Nabi buat. Oh, Nabi sembahyang berjemaah. Oh, Nabi tak tinggal sembahyang berjemaah. Oh, Nabi sembahyang di masjid. Begitu. Jadi itu amalan sunnah yang besar. Nabi sembahyang di masjid. Nabi sembahyang berjemaah. Itu perkara yang sunatnya. Itu perkara yang baik, yang mana sunnahnya, yang mana jika perkara ini ditinggalkan. Jika perkara ini ditinggalkan. Jadi tengok Nabi kata mereka yang mencetus kebaikan, mereka yang pencetus kebaikan, dan satu lagi mereka pencetus kejahatan. Sunnah, bid'ah, mereka yang mencetus kebaikan dan mereka yang mencetus kejahatan. Pencetus ni, orang yang memulakan kebaikan ini, bila orang lain lakukan selepasnya, maka si A dia mencetus amalan itu kembali. Dia menghidupkan amalan sunnah itu kembali. Dan orang lain mengamalkannya dan meniru dan mengikuti dan mengamalkannya. Maka pahala yang dilakukan oleh mereka yang mengikuti jejaknya tadi diberi kepada para pelaku, pada mereka yang memulakan amalan tersebut. Yang memulakan amalan tersebut, tanpa dikurangkan sedikit pun amalan para pelaku atau pengikut selepasnya. Begitu juga tentang dosa. Begitu juga tentang dosa. Bila kita buat dosa, bila kita buat kesalahan, yang mana kesalahan itu diikuti oleh orang lain, maka dosa itu kita akan dapat sebab kitalah pencetusnya. Sebab itu kita kata dari segi pahala, kita sebut pahala jariah, dan ada juga dosa jariah. Sedekah jariah, ada juga dosa jariah. Walaupun dosa tu diberi satu dosa saja, tak digandakan, tetapi dia boleh menjadi jariah, berterusan, dengan sebab kita memulakannya. Macam mana kita memulakannya. Jadi tuan-tuan kena share lah untuk kita niat, untuk kita amalan dan kita sampaikan. Okey. Jadi bid'ah tadi hasanah lawannya sayyi'ah, dan dalalah lawannya hidayat. Allah telah jadi pencetus dia tadi. Pencetus. Jadi ada yang mencetus kebaikan, ada. So kalau kita bagi kepada persen, kalau kita bagi kepada peratusan, pencetus kebaikan ni 10% aja. Pencetus kejahatan ni 10% aja. So 80% tu orang yang duduk ashabul a'raf, orang duduk tengah-tengah. Jadi kecenderungan dia pada mana? Dan pencetus kebaikan ni dia akan mencenderungkan golongan 80% ni kepada dia. Dan pencetus kejahatan ni, pencetus dalalah ni, kejahatan ni juga, dia akan mencenderungkan 80% golongan yang di tengah tadi. Golongan yang duduk tengah ni 80%. Dia pencetus, orang yang melakukannya, dia planner ni. Yang planner ni dia 10% aja. Orang yang boleh plankan satu-satu benda, dia 10% je. Sama ada plan baik, mana plan jahat. Yang jahat tu 10%, yang baik tu 10%. Jadi hak 80% ni lah dia akan mempengaruhinya. Dia akan mempengaruhinya. Sebab itu kita mempunyai khazanah yang besar. Bila kita buat baik, dan kita anggaplah bila kita buat baik dan ramai orang akan tiru dan pencetus dia, dan orang yang akan mengikutinya ialah 80%. Orang yang mengikutinya ialah
50%. Mastermind. Okey, mastermind. Okey. Okey, sebagaimana bagi pencetus kebaikan, maka balasan yang sama juga bagi pencetus kejahatan, iaitu dalalah. Perancang untuk melakukan kebaikan dan keburukan ialah orang yang bersifat mutaaddi. Dia boleh mempengaruhi. Mutaaddi ini dia boleh melampaui dan mempengaruhi oleh orang lain. Bukan hanya dia melakukan amalan itu saja, bahkan dia boleh mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang, mungkin dengan sifat dia pula, sifat luaran dia pula, sifat dalaman dia pula. So orang boleh tertarik dengan amalan-amalan dia tadi. Jadi 10% saja. Jadi kita kata peratus hanya 10% saja untuk pencetus kebaikan dan 110% pencetus keburukan. Baki 80 ialah pengikut yang dan orang yang terpengaruh, sama ada buruk ataupun baik, sama ada buruk maupun baik. Begitulah keadaan dalam masyarakat. Asal dakwah kita ialah menentang mereka yang menyebar keburukan. Asal dakwah ni kita tak tentang siapa pun, kita tak bersalahan dengan siapa pun, kita inginkan kebaikan. Musuh kita ialah syaitan. Firman Allah Ta'ala, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Satu jalan, tak ada banyak. Aku dan orang-orang yang menurutku, iaitu aiman anabi, aiman amanabi, yakni orang yang beriman kepadaku, menyeru manusia umumnya kepada agama dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Jadi saya terjemah dengan yakin. Semua simple yakin, tapi Mufti Sab dia terjemah, Mufti Muhammad Nur ni dia terjemah berdasarkan keterangan. Sebab kita ada hujah, keterangan dan bukti, hujah. Itu untuk orang-orang alim lah, dia ada hujah. Jadi bukti yang nyata dan jelas. Hak jelas ni hak yakin lah. Hak yakin lah. Benda-benda yang jelas ni benda-benda yang yakin. Benda-benda yang tak jelas, benda tu tak yakin. Kita tak yakin, macam mana kita nak sampaikan kepada orang? Kita tak confident, macam mana kita nak mengconfidentkan orang? Jadi apa yang kita sampai, perlu yang kita sampai ialah perkara yang confident. Perkara yang untuk ajak ni semua orang boleh, tapi untuk memberitahu ahkam dan hukum, itu pada ulama-ulama. Jadi dakwah umum boleh, semua boleh buat, tapi untuk menyampaikan hukum ahkam, itu ialah khusus pada ahlinya. Okey, dan aku menegaskan, Maha Suci Allah, aku menegaskan, wa ma ana minal musyrikin, Maha Suci Allah, dari segi i'tiqad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku daripada golongan yang mempersekutukan sesuatu yang lain. Kita dah katakan dah, bila buat dakwah, maka Nabi telah membebaskan dirinya daripada kufur dan syirik. Untuk mengeluarkan umat ini daripada kufur dan syirik, maka usaha dijalankan, usaha dakwah perlu dibuat untuk menghindarkan umat dan membebaskan umat daripada kufur dan syirik. Okey, mereka yang menyatakan sebab dakwah ditinggalkanlah Yahudi dan Nasrani melakukan dakwah. Cuma kita panggil musyakalah saja. Yahudi itu dia tak berdakwah. Missionary, kita panggil missionary. Yahudi itu dia tak berdakwah. Cuma hukum tu kita panggil musyakalah. Macam mana orang Islam ada dakwah, orang Yahudi pun dia berdakwah. Kenyataan ini tak tepat, kerana perkataan dakwah tidak sesuai digunakan untuk gerakan batil seperti Yahudi dan Nasrani. Sebab gerakan ini kita panggil dia da'yah. Da'yah. Maknanya perancangan mereka, da'yah mereka. Begitu. Siapa orang asing? Balik semula. Sebenarnya kita dah terangkan siapa orang asing. Ni tambahan sedikit daripada hadis yang sebelum ni. Hadis sebelum ni sahih, riwayat Imam Muslim, tapi hadis ni ialah hadis hasan. Dia ada sedikit tambahan. Sebelum ni kita dah beritahu dah orang asing tu siapa. Orang asing tu bukan orang dagang. Orang dagang itu orang dipanggil dalam bahasa Malaysia. So hadis ni diulang sebab status hadis berbeza. Yang sana sahih, yang ni hasan. Okey. Yang ni hasan. Ada mengatakan yang ni da'if. Yang ni hadis ni da'if. Yang sana hasan. Yang sana sahih. Jadi maknanya mafhum dia sama. Jadi apa yang dizahirkan pada hadis ni, apa yang diberitahu dalam hadis, dah mafhum dia dah ada dah. Begitu. Wa an Amr bin Aus, hadis yang ke-170.
وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يعرض إلى الحجاز كما تعرض الحية إلى الحجرها ولا يعقلن الدين من الحجاز مرقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا سيعود كما بدأ طوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي رواه الترمذي. Sayyidina Amr bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu akan menyusut kembali ke tanah Hijaz seperti ular kembali ke dalam lubangnya. Dan agama akan terikat di tanah Hijaz sebagaimana kambing gurung betina menetap di puncak gunung. Sehinggalah sesungguhnya agama itu bermula dengan gharib, yakni asing yang tidak disukai. Gharib itu telah kita jelaskan, amalan yang tak disukai. Dan akan kembali asing, yakni tak disukai. Maka berbahagialah mereka-mereka yang mengamalkan amalan tersebut, iaitu amalan-amalan yang telah dirasa asing oleh masyarakat. Mereka ialah orang, siapa tu? Orang ghuraba tadi, orang-orang asing tadi. Ialah hum yuslihuna ma afsadan nas, mereka-mereka yang mana memperbaiki sunnahku yang telah manusia rosakkannya selepasku. Hum allazi, hum mereka, allazi iaitu mereka-mereka yang memperbetulkan balik, yuslihuna memperislahkan balik. So wa islah balik ma afsadan nas, ma apa-apa yang telah dirosakkan oleh manusia selepasku daripada sunnah. Bukan daripada sunnah, tu mim bayaniyah, yakni sunnah. Kalau mim bayaniyah ni, yakni sunnah, kita ganti tempat ma selalu. Senang nak terjemah dia. Apa-apa yang memperbetulkan ma, apa-apa tu tak ada, kita tak terjemah apa-apa dah. Kita tak terjemah mausul dah. Kita terjemah bayaniyah dah. Kita terjemah mim. Iaitu mereka yang memperbetulkan sunnahku semasa rosaknya umatku selepas daku. Semasa manusia dalam kerosakan selepas daku. Daripada sunnah. Dia tak terjemah daripada mim tadi. Sebab tu mim tu bayannya bayan pada ma, menjelaskan apa makna ma tadi. Itu kaedah dalam terjemahan lah. Kalau mim bayan ni ada dua. Kalau kita nak terjemah lafzi, iaitu mereka yang memperbetulkan apa yang telah manusia rosakkan selepasku, yakni dia kalau kita terjemah ma tu umum, apa yang telah manusia rosakkan, maka kita terjemah min tu yakni. Kalau kita tak nak terjemah yakni, kita tulis min tu, min sunnat itu letak pada ma. Mereka yang memperbetulkan sunnahku balik. Begitu. Itu konsep penterjemahan yalah. Gharib di sini maknanya asing. Asing di sini maknanya orang yang musafir. Orang musafir itu dikatakan orang asing. Kita dah jelaskan dah. Orang asing selalunya tidak disukai. Begitulah agama datangnya dengan mana mereka tidak menyukainya. Agama akan menetap di tanah Hijaz sebagaimana kambing gurung menetap di atas puncak bukit. Kambing gurung jantan saiznya besar, oleh itu untuk panjat ke gunung agak lambat. Manakala kambing gurung betina saiznya kecil dan bulunya tidak tebal. Beginilah agama akan kembali. Dia bersebar, lepas tu dia akan menyusut balik, berkurangan balik. Kembali ke Hijaz dengan begitu cepat macam mana kambing gurung betina mencari tempatnya di puncak bukit. Agama ini bermula dengan amalan yang tidak disukai dan akan kembali dengan amalan yang tidak disukai. So, saya dah jelaskan. Memperbaiki sunnahku. Oleh itu, dakwah sangat penting ialah sentiasa wujud. Memperbaiki sunnahku. Oleh itu, dalam dakwah sangat penting ialah sentiasa wujud dengan adanya istilah wujudnya kesolehan. Sentiasa, jadi oleh itu dakwah sangat penting. Islah, dakwah tu sangat penting. Dakwah tu sangat penting. Jadi dakwah sangat penting. Islah itu sentiasa wujud. Dengan adanya dakwah baru adanya pengislahan. Dengan adanya dakwah
Dengan adanya dakwah ini dijalankan balik, baru adanya pengislahan. Dengan adanya islahlah wujudnya kesolehan. Dengan islahlah akan balik umat ini kepada kesolehan. Jika islah ditinggalkan, maka kesolehan juga akan hilang. Ini ialah berita gembira bagi mereka yang melakukan usaha dakwah, kerana mereka lah orang yang ingin menghidupkan kembali sunnah yang mulia, sunnah yang mubarak Nabi SAW. Kesolehan. Jadi semua orang, bila orang tu jadi soleh, bila adanya pengislahan. Bila adanya pengislahan, orang bila tidak ada pengislahan, maka tidak akan timbulnya golongan yang soleh. Akan timbulnya muslah, orang yang nak mempersolehkan orang. Dia sendiri haru biru cacar merbah. Dia nak atur orang semua jadi bagus, dia sendiri haru biru cacar merbah. Jadi orang tu bila dia soleh, bila adanya pengislahan. Dan kita telah jelaskan macam mana pengislahan itu dapat dilakukan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terdapat 4 pengislahan yang telah kita bagi tahu. Perlu kita ada seorang guru, kita ada guru yang boleh menegur kita, kita ada kawan yang boleh menegur kita, mungkin orang yang tidak menyenangi yang memberitahu kita akan kelemahan kita, dan juga kita sendiri untuk mencari di mana kelemahan dan apakah yang telah kita lakukan pengislahan tadi, dan telah kita jelaskannya dengan panjang lebar. Cuma saya nak ingatkan balik tuan-tuan saja. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Siapa ahli sunnah wal jamaah tu? Siapa ahli sunnah wal jamaah? Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel hazwa na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u zalika wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan taftariqu ummati ala salasin وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا وما هي يا رسول الله ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Sebelum ni kita dah baca dah siapa itu ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli sunnah wal jamaah di dalam ilmu tadi, dalam bab ilmu tadi, dan di situ membahagikan 72 golongan, 73 golongan. Di sini diulang sedikit, bukan ulang, dia dimulakan balik. Sebenarnya di sini dulu barulah kita boleh ilmu. Okey. Sayyidina Abdullah, hadis yang ke-171 bracket 32 di dalam bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku kepada umatku apa yang berlaku kepada Bani Israel, seperti sepasang kasut diletakkan sebelah menyebelah sehingga dalam kalangan. Macam sepasang kasut maknanya saling tak tumpah tau. Cuma kanan kiri je, kasut tu kanan kiri je, tapi dia benda yang sama, ini yang sama, saling tak tumpah dia. Kembar dia, saling tak tumpah. Macam mana berlaku kepada Bani Israel, itulah akan berlaku pada umatku. Yakni apa dia? Yakni di kalangan mereka, sehingga dalam kalangan mereka, yakni Bani Israel, ada mereka yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan. Kita panggil dia sumbang mahram. Dalam umatku juga akan ada mereka yang melakukan amalan sedemikian, sumbang mahram dengan anak dan ibu. Dalam umatku juga akan berlakunya golongan sedemikian. Sesungguhnya Bani Israel, cuma Bani Israel berpecah pada 72 golongan, dan umatku akan berpecah pada 73 golongan, yakni umat ijabah yang Islam lah, kalau kita kata yang Islam lah. Kesemuanya akan berada dalam neraka kecuali satu. Sahabat telah bertanya, siapakah mereka itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, baginda jawab, ialah mereka yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Mereka yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku.
Itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Jadi 73 golongan. 73 golongan. Okey. Mereka yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Mereka yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Di sinilah keluarnya perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana, apa-apa, ma ana alaihi. Apa yang ma ana alaihi. Ma ana alaihi wa ashab. Ma ana alaihi wa ashabihi. Jadi tengok bertanya siapakah mereka itu? Mereka ialah siapakah mereka itu? Jawabannya mereka yang mengikutiku dan sahabatku. Ma ana alaihi. Mereka itulah dia ma ana alaihi. Orang yang mana mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Sebab itu keluarnya ma ana alaihi, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Siapakah? Jadi ulama menyatakan golongan ini ada 72 golongan yang sesat tadilah. Golongan ini ialah berapa 72 tadi? Golongan umat ijabah. Umat ijabah ni yang muslim lah. Yang non-muslim kita tak kira. Yang muslim sahaja terbahagi kepada 72 golongan. Iaitu 20 khawarij. Ya, ini golongan-golongan khawarij pun dia terbahagi kepada 20 golongan. Dan Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah dia satu benda besar, tapi dia ada cabang-cabangnya, ada 20 cabangan Mu'tazilah. Begitu juga Syiah, ada 22 jenis Syiah. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, macam-macam lagi. Dan Murji'ah, 5 itu di kalangan Murji'ah. Dia ada pemahaman Murji'ah ni, itu yang kita bagi tahu tadi. Dosa proof tu. Dosa proof. Maksudnya lepas ucap kalimah buat apa pun tak apa, dosa tak kena dah. So syurga dah. Begitu pendapat dia. Dan 3 Najariyah. Dan satu lagi Jabariyah. 1 Mujassimah. Mujassimah ni lah yang menjisimkan zat Allah Ta'ala tadi tu. Dan satu lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'ana alaihi sunnah Rasul. Ma'ana sunnahku lah, apa yang aku berada ke atasnya. Maknanya apa yang aku buat, sunnah Rasul. Wa ashabihi, ahli sunnah Rasul, iaitu jamaah. Wa ashabihi, wa ashabihi ni orang-orang yang mengikutiku, iaitu jamaah para sahabat. Oleh itu mereka ialah ahli sunnah wal jamaah sahaja yang terselamat. Dari segi asalnya tiada ikhtilaf dari segi furuknya, dari segi usulnya, dari segi akidahnya. Dari segi usulnya tak ada perubahan dari segi akidah, cuma dari segi furuk, cabang-cabangnya sedikit terbahagi yang menampak perbezaannya asalnya. Jadi sebab itu di dalam ada 2 mazhab. Dalam akidah ni, dalam 2 mazhab. Orang kata akidah ni pun bid'ah juga sebab tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi, semua bid'ah. Kita kata ilmu akidah, ilmu akaid ini telah disusun kembali oleh ulama setelah 200 tahun. Ada golongan yang terdahulu kita panggil dia ulama-ulama salaf. Dan golongan yang kemudian ulama-ulama khalaf dan salah. Salah ni mereka terdahulu, iaitu ulama-ulama mutakaddimin, orang-orang yang terdahulu, dan ulama-ulama mutaakhirin, iaitu mereka-mereka yang terkemudian, Jadi di segi akidah pula, susunan ilmu akidah ni pula terbahagi kepada dua. Dari segi furuknya terbahagi kepada 2. Dari segi furuknya. Nanti kita akan ceritakan satu-satu lah. Najariyah ni siapa nanti dulu. Okey, cuma faham begitu saja dulu. Okey, sebab saya kena tengok balik tarikh dia. Najariyah ni apa, saya nak terangkan secara umum, tak boleh lagi di sini sebab saya kena tengok rujukan balik. Okey, minta maaf, saya terlupa untuk rujukan Najariyah ni. Saya kata dah mesti orang tanya Najariyah ni siapa. So saya tak lihat balik semula, saya kena tengok balik tarikh tu, insyaAllah. Nanti saya terangkan untuk akan datang. Okey. Mujassimah ni, Jabariyah tu tahulah, Mujassimah tu menjisimkan tu. Najariyah ni siapa, nanti saya terangkan balik. Okey. Jadi 2 mazhab.
iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari ni lahir pada 260 pada kurun ketiga adalah hingga ke 324. Dan Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana dia lahir kemudian sedikit 333 Hijrah. Terdapat sedikit perbezaan dalam dua mazhab ini dari segi furu', tetapi dari segi asalnya berkongsi satu sama lain. Walaupun para nabi mempunyai syariat yang berbeza, tetapi kesemuanya mempunyai akidah yang sama. Jadi tengok kan macam mana kita kata akidah tu sama, cuma furu' tu berbeza, tarikah berbeza. Sebab itu kita kata walaupun nabi-nabi, jadi nabi-nabi ni mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah, tetapi kalimah iman untuk nabi-nabi tadi berbeza. Kalimah iman dan amal kepada nabi-nabi tadi berbeza. La ilaha illallah Adam Safiyullah. La ilaha illallah Adam Safiyullah, itu kalimah dia. La ilaha illallah Nuhun Najiyullah. La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah Ismail Zabihullah. La ilaha illallah, itu tauhid sama. La ilaha illallah Musa Kalimullah. Kesesuaian, sebab Musa ni dia selalu bercakap dengan Tuhan. Ibrahim ni kita panggil dia Khalil, sahabat Allah. Dan Ismail ni Zabih, dia disembelihkan, cerita peristiwa sembelih. Nuh tu Najiyullah, yang berjaya daripada ombak besar. Adam tu Safiyullah, yang mula-mula tu. Begitu. Daud Khalifatullah. Daud ni khalifah Allah, sebab Nabi Daud AS Nabi serta pemimpin. Dan juga Nabi Daud ni khalifah, dia serta pemimpin. Dan maknanya dia raja lah, Nabi yang raja. Dan begitu juga Nabi Sulaiman AS, Raja Sulaiman AS, anak kepada Nabi Daud AS. Dia ambil daripada takhta Daud. La ilaha illallah Isa Ruhullah. Isa ni roh Allah. Gitu. La ilaha illallah. Tapi kalimah kita ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Simple. Kalimah tauhid kita ialah simple. La ilaha illallah, tiada layak disembah melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. 72 golongan ini mereka akan ke neraka, Nabi kata, jika mereka meninggalkan akidah Islam, mati dalam syirik. 73 ni. Jadi ikhtilafnya dari segi furu' sahaja, tidak meninggalkan akidah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka pada peringkat awal. Tapi kalau akidah dah tak ada dah, sebab tu kita kata 72 ni pula itu zaman dahulu. Tapi sekarang ni, kalau dia dah tinggal dah akidah, 72 ni pun kita kata dah terkeluar daripada 72. Maknanya ada bila meninggalkan akidah, mana akidah tak betul lagi dah, bukan tauhid yang tak betul lagi dah, dia bukan Islam dah. Misalnya kita kata Qadiani, dia meninggal dah akidah tu sebab kekufuran dia tadi, sebab mengatakan Ghulam Ahmad Qadiani itu nabi, sedangkan tidak ada lagi nabi. Dan siapa beriman dan meyakin dan beriman bahawa adanya Nabi selepas Rasulullah SAW, maka mereka telah terkeluar dan tergelincir daripada akidah, dan mereka ini sebenarnya bukan Islam lagi. Begitu juga mengenai Syiah. Syiah ni sebenarnya telah lari akidahnya, sebab dia mencaci sahabat dan dia mentolak sahabat. Khususnya dia telah mengkafirkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dan dia tidak menerima sahabat kecuali 5 orang sahaja, yang telah kita jelaskan sebelum ini di dalam pelajaran-pelajaran yang telah lepas. Okey. Dan mereka di peringkat awal, jadi orang tapi kalau yang tak tinggal akidah sesat, mungkin pada awal mereka tidak boleh masuk first intake. Mereka tidak boleh masuk first intake ke dalam syurga. Tapi oleh kerana ada iman, maka last ending mereka setelah berada dalam neraka beberapa lama tidak diketahui. Wallahualam, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Maka selepas itu mereka akan dimasukkan kembali ke dalam syurga. Mereka itu akan dimasukkan. Wa ashabu Muhammad bin Hasan, ta'ala masya-Allah, madu Muhammad Razali bin itu dia dah keluarkan itu. Nanti saya terangkan. Wa ashabu Muhammad bin Hasan An-Najjar hum muwafiquna li ahli sunnah fi khalqi af'al wa inna
wa inna istita'ati min al-fi'li wa inna al-'abda yaktubu al-fi'lahu. Itu lebih kurang tu je lah. Lebih kurang tu. Nanti kita tengok balik. Mereka ini golongan yang mengikuti Muhammad bin Hasan An-Najjar, sebab tu dia nisbahkan kepada Najariyah. Muwafiqun li ahli sunnah fi khalqil af'al. Dia yang khalqil af'al. Allah Taala tadi dia muwafiq, dia bersama dengan kita dari segi af'alnya, iaitu Allah Taala tadi ialah fi khalqi af'al, yang mencipta af'al kita. Wa in istata'ati ma'al fi'l wa innal 'abda. Nanti saya tengok baliklah benda tu, saya jelaskan balik, saya tengok balikkan kita penerangan tadi. Itu daripada Najariyah jugalah. Dia terlari sedikit, tergelincir sedikit daripada akidah lah. Khair. Iaitu dan di peringkat awal, dan kemudian akan diampun dan dikeluarkan daripada neraka. Wa fi riwayat hadis yang ke-172, wa fi riwayat Ahmad wa Abi Daud wa an Muawiyah sintani wa sab'una fil nar wa wahidun fil jannah wa hiya al-jama'ah wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilka ahwa'u kama yatajara kalbu bi sahibihi la yabqa minhu 'irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Dalam riwayat Imam Ahmad ada sambungan dia, tapi kita dah kira hadis nombering dia dah berbeza. Dari dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, 72 golongan berada dalam neraka dan satu saja berada dalam syurga. Mereka itu adalah al-jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah lah. Sesungguhnya satu kaum akan keluar dalam kalangan umatku. Sesungguhnya satu kaum akan keluar, akan datang dalam kalangan umatku, hawa kesesatan berjangkit. Hawa ni maknanya hawa, bahang kesesatan dia ni berjangkit kepada mereka seperti anjing gila. Dia yang kena penyakit anjing gila, berjangkit daripada kawannya. Jangkitan ini akan memasuki setiap urat saraf dan sendi. Macam COVID-19 lah kot. Ini macam penyakit ni, tapi di situ disebabkan oleh anjing. Penyakit itu disebabkan oleh anjing gila. Sebab apa Nabi ta'rifkan, Nabi tashbihkan penyakit ni seperti anjing gila. Ada golongan yang sesat ni menerima penyakit seperti penyakit anjing gila. Ahli sunnah wal jamaah ialah ahli ilmu lah, orang-orang yang ilmu lah, ahli ilmu lah, fuqaha dan ulama lah. Begitu. Orang yang terkena penyakit anjing gila ini akan berada di dalam keadaan dahaga. Ada orang penyakit anjing gila ni dia dahaga. Dia memang dahaga. Ini penyakit dahulu lah sebelum tu. Apabila melihat air, ia akan menyalak. Dia akan salak ala air dan mati dalam keadaan sedemikian. Dahaga dia minum pun tak boleh hilangkan haus dia tadi, sebab dia kena satu penyakit anjing gila. Begitulah mereka yang melakukan bid'ah. Dia tasbih banyak anjing gila. Apabila melihat sunnah, mereka marah dia salak selalu. Bid'ah ni tak boleh tengok sunnah, dia salak selalu. Dia menyalak macam anjing tadi juga. Mereka akan lari dan takut kepada sunnah dan mati dalam keadaan bid'ahnya. Dan sebab orang bid'ah ni dia panggil orang i'tiqad, orang yang beriktikad, orang yang kita panggil dia i'tiqad, dia jazam. Orang yang sesat ni, orang-orang yang bid'ah ni, dia yakin dengan bid'ah mereka dan dia kata bid'ah mereka telah betul, dan dia tak nampak lagi betulnya orang lain, dan dia akan kekal. Sebab tu kita panggil dia jahil murakkab. Orang jahil murakkab ni i'tiqad dia yakin, i'tiqad dia jazam. Apa yang dia i'tiqad tu betul, orang lain semua salah. Semua dia block semua dah pemikiran orang lain, dan dia kata orang lain semua salah, dia saja yang betul. Kemuliaan umat ini, dan akan datang umat ini satu kemuliaan yang Allah bagi kepada umat ini. Hadis yang ke-173. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin ala dalalatin yadullah ala al-jama'ah wa man shazza fin nar,
Rawahu Tirmizi. Kemuliaan umat ni. Umat ni, apa mulianya umat ni? Ajib. Okey, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku atau umat Nabi, umatku atau umat Muhammad. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi ni artinya menghimpun umatku, ya jema'u ummati atau ummata Muhammad. Sebenarnya umat Nabi, umat Nabi Muhammad bersabda, atau Nabi bersabda, umat Muhammad tidak akan terhimpun di atas suatu kesesatan sehingga hari kiamat. Tangan Allah di atas jamaah. Barang siapa yang mengasingkan diri, maka dia mengasingkan dirinya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Terhimpunnya umat ini atas sesuatu amalan, maka diyakini bahawa amalan itu hak. Sebab tu kita kata bila ijma'nya ulama, bersepakatnya, terhimpun ni sepakatnya ulama terhadap sesuatu masalah, maka masalah tu tidak akan, masalah itu adalah hak. Sebab tu kita kata jumhur ulama adalah hak. Diyakini bahawa amalan itu hak, iaitu inilah kemuliaan umat. Daripada sudut umat sebagai umat, kalau kita tengok daripada i'tibar, sebab tu mantik kata laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada i'tibar, sudut pandangan yang berbeza, maka terbatallah hikmahnya. Jadi kalau kita tengok dari sudut umat ni, dari sudut umat, dari sudut sebagai umat ini ialah ismah. Jika berhimpunnya umat ini satu ismah. Ismah tu apa dia? Iaitu umat ni maksum. Bukan dia maksum atas Nabi tadi, tidak. Sebab tu kita kata kena faham item dia tu, sudut dia tadi. Umat ini ismah. Umat Muhammad tidak akan terhimpun di atas sesuatu kesesatan. Ismah, daripada melakukan kesesatan. Bila berhimpunnya ulama-ulama hak, bila nak memutuskan satu-satu perkara, maka perbincangan mereka tidak akan terpesong, sebab mereka berada di dalam yang hak. Bila dengan berjemaah sahaja mereka berhak. Sebab jemaah ni lah kita boleh tegur satu sama lain. Orang ni tak betul, kita boleh jelaskan dia. Kalau orang ni terpesong, kita boleh beritahu dia. Kadang-kadang manusia ni dia terlupa, ni ulama-ulama lah, sama-sama ulama, dan macam mana teguran-teguran mereka, Masya Allah, macam mana perselisihan-perselisihan mereka, dan macam mana mereka menangani perselisihan-perselisihan itu tidak dengan cara hulu, macam mana yang terdapat pada masyarakat sekarang. Terlalu fanatik dengan satu-satu amalan, terlalu fanatik dengan golongan-golongan mereka, sehingga menafikan golongan-golongan yang lain. Salah. Sehingga menafikan golongan-golongan. Kita umat ni ummatun wahidah. Begitu juga ulang dalam dakwah, mereka mengatakan tak boleh, orang lain tak betul, kita je betul. Ini adalah satu fahaman yang salah. Ini adalah satu fahaman yang salah. Kita umat, kita mesti kebersamaan, dan kita mengajak orang kepada kebaikan, dan kita mengajak orang untuk melakukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menghukumkan sesuatu golongan yang mana tidak mengikuti kita. Dan apatah lebih lagi terpesong dan sesat apabila mengatakan golongan yang tidak seiras, yang tidak sepakat dengan kita, atau golongan mereka yang tidak bersama dengan kita, mereka ini tak ada apa pun, sesat ni, tak betul ni. Ini adalah perbuatan yang mentafrikkan umat. Ini adalah perbuatan yang memecah belahkan umat, bukan menyatukan umat. Umat ini bersatu. Bila bersatu, maka umat ini tidak akan berada di dalam kesusahan. Dengan kesusahan. Jadi tafrik ini, Masya Allah, ke atas dosa-dosa tersebut. Umat ini, jadi terhimpunnya umat ini, sebab tu kita panggil umat. Min haisu umat ini ismah. Umat ini ismah tu maksum lah. Maksum apa? Maksudnya tak bersalah. Tak bersalah tak apa? Apabila berhimpun untuk sesuatu masalah. Bila ulama berhimpun atas sesuatu masalah, dan ulama berpegang dan bersama di dalam masalah itu, dalam membuat keputusan, dia ismah, tak ada kesalahan. Dia ismah, tak ada kesalahan. Sebab walaupun khata', tapi dia ismah. Ismah, dia akan dapat pahala.
Kalau betul, sawab dia akan dapat 2 ganjaran dalam kalangan ulama-ulama fuqaha dan mujtahidin. Okey. Allahu akbar. Daripada sinilah keluarnya ijma' ulama dan hujjah syar'iyyah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran. Mereka yang menolak sunnah. Mereka menolak sunnah. Jadi kefahaman itu pun berbeza. Apabila kefahaman ini berbeza. Dan mereka mengatakan perbezaannya. Dia kata tengok orang yang tolak sunnah ni. Orang yang tak uti pada sunnah. Orang yang buat bida'ah ni. Benda-benda baru ni semua bida'ah ni. Orang yang tolak sunnah. So kalau dia kadang-kadang dia muratkan situ. Kita tak kata macam tu. Maksudnya kita beritahu wa man yushaqiqir rasul ni, ayat ni kita nak sabit adanya ijma'. Adanya ijma' dan amalan ijma' tadilah yang ditentukan oleh ulama tadi, sama ada atas dasar syariat ataupun tidak. Okey. Oleh itu dia pula mengikuti jalan yang lain daripada jalan orang beriman. Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan dan kau pilih, buatlah. Tak apa, kau sebarkanlah. Dan pada hari kiamat kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Khair. Apabila manusia meninggalkan sunnah, jadi dia konsep dia bila kita ada konsep kebersamaan. Bila kita berada di dalam satu kelompok dan satu golongan, bila kita berada dalam jemaah, maka kebersamaan jemaah itulah akan mengismahkan sesuatu pendapat tadi. Bila berjemaah, maka pendapat yang dikeluarkan dalam jemaah tadi, dia akan mengismahkan kekuatan pendapat tadi. Maka mereka akan mendapat akibat seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Mereka yang meninggalkan jemaah. Jadi bila tinggal jemaah, bila disebabkan dalam usaha dakwah dimulakan dengan jemaah, dalam kelas. Jadi sebab tu dakwah kita kata jemaah. Kita jemaah ni. Kita sebut jemaah supaya keberkatan jemaah. Kadang-kadang apa ada pada nama? Nama itu segala-galanya. Kita akan dapat mengenali seorang itu. Kadang-kadang nama itu ism bin musamma. Nama itu dia akan sesuai dengan nama orangnya. Nama itu seberat, nama itu sesuai. Sebab itu nama-nama yang baik diletakkan. Nama-nama yang baik diletakkan supaya kebaikan daripada nama tadi akan memberi kesan pada orang yang menanggung nama tersebut. Kadang-kadang nama tu berat bagi satu orang. Nama tu berat bagi satu orang. So dia mesti ditukarkan nama tadi. Ayah saya nama dia Hamzah. Hamzah ni singa Allah lah. Sebelum nama Hamzah dia nama Umar. Dia nama Umar. Dua-dua ni hebat. Umar dengan Hamzah ni. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ayah kami selalu bagi tahu nama dia kecil, nama dia Umar. Tapi dia tengok kan kekuatan dia panggil nama yang baik itu memberi pandangan yang baik. Nama yang baik itu memberi kesan yang baik. Tapi kadang-kadang kalau nama yang baik itu dia terlalu berat bagi satu orang tadi. So dia tak sesuai. Jadi kita tengok kan, budak ni selalu demam je, mak dia kata. Budak ni sama lemah. Kot, nama dia berat kot. Nama tu berat kot dengan dia kot. Oh, tukarlah. Orang tua dulu bagus. Tukarlah nama Hamzah tu. Tukarlah nama Umar tu pada Hamzah. Ringan sikit, lembut sikit. Walaupun keberanian dia sama. Kehebatan dia sama. Asadullah wa asadur Rasul. Singa Allah. Hamzah tu singa Allah. Singa Allah tu. Tapi dia lembut sikit. Dia ada sensitivity sikit. Umar ni dia Masya Allah. Keras. Maksudnya tegas, keras. Kekuatan dia juga. Jadi mungkin nama tu tak sesuai. Nama tu tak sesuai bagi diri dia. Maka ditukar namanya tadi. Saharudin. Syahruddin. Nama itu ditukar dengan nama yang baik. Nama tadi tak sesuai. Tadi kita perlu tukarlah. Kadang-kadang nama dia. Anak saya nama dia Utairah.
Utairah. So nama yang tak ada dalam dunia ini. Nama anak perempuan saya nama dia Utairah, daripada perkataan atar, ain tara. Saya tasghirkan dia, Utairah, wangian mesra. Wangian mesra. Saya namakan dia wangian mesra. Memang budak suka minyak wangi. Memang budak suka minyak wangi. Masa kecil kalau kita goreng ikan kering, dia duduk kat bilik dah bersin dah. Hacum, hacum, hacum bersin. Alah, budak wangi tu dah bersin dah. Budak wangi tu dah bersin sebab kita goreng ikan kering tu dia dah bersin dah. Kita bau ikan kering tu lapar lah perut ya. Kena pula ikan bengkok tu. Oh, ikan keronge. Keronge ni ikan jaket tu lah. Ikan jaket. Ikan keronge. Kita panggil kat madrasah ikan jaket. Ni ikan apa tahu dia panggil macam-macam lah. Tak kisahlah. Bau ikan tu wangi dia. Dia dah bersin dah duduk dalam bilik. Masa kecil-kecil dah bersin dah. So nama, apa ada pada nama? Nama tu juga memberi efek dan kesan. Okey, tak apa. Jadi sebab itu jemaah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas tak ada apa keberkatan. Jemaah 1 ikan cecaru, jemaah 2, jemaah 3. Maksudnya panggil pun dah jemaah dah. Masa kita duduk, okey, masa kita duduk belajar tu, jemaah mizan. Tahun 1 lah tu, belajar saraf dan mizan, belajar saraf dan nahwu. Jama'atu mizan, jama'atu mizan, jama'atu nahumir, jama'atu kafiyah. Tahun 3 jama'atu kafiyah. Tahun 4 jama'ah syarah jamil. Kelima jemaah syarah wikayah. Kita tak fiqh pula. Jemaah 6 jemaah hidayat. Mengajar kitab hidayat. Lepas tu jama'atu mishkat. Tuan-tuan ni jama'atu mishkat lah tu. Jemaah mengaji mishkat tapi di alam maya. Jemaah nama tuan tu Utairah. Dia bukan Utairah, dia THA. THAI. THAI. Utairah. Dia ta kan kita nak, bukan utai, bukan ta, qa. Utairah daripada perkataan atar, wangian mesra. Wangian mesra. Nama dalam dunia seorang aja ada, orang lain tak ada. Nama orang satu orang saja. Tapi ramai dah orang tiru, dah ada dah nama yang kedua. Anak murid saya baru ni, dia lah lahir anak dia. Jadi cucu lah, kira cucu murid lah. Dia namakan, Ustaz saya namakan anak saya perempuan ni nama anak Ustaz. Okey. Sebab nak sebut nama tu pun susah juga. Adik-beradik saya so dia tak pandai Arab sangat, nak sebut nama tu pun susah. Tapi mudahkan. Tuan-tuan ni Jama'atu Mishkat wa online. Okeylah, Jama'atu Mishkat di online. Tadi tuan-tuan ni Jemaah Mishkat lah. Kita orang panggil tuan-tuan Jemaah Mishkat lah. Orang-orang yang datang ni Jemaah Mishkat. Okey, Jama'atu Mishkat online. Okey, tu bagus. Saya biasanya kelas 6 lah. Kelas 6 tu kelas di bawah jagaan saya. Saya guru kelas lah. Sama ada saya guru kelas 6 atau saya guru kelas 8. Tahun ni saya kena jadi guru kelas 8. Kelas 8 tak boleh. Jama'atu Dauratul Hadis Akhirah. Jama'atu Dauratul Hadis Akhirah. Dia ada dua, jemaah tahun 7, tahun 8. Kita tak panggil jemaah tahun 7, tahun 8. Kita panggil jemaah Daurah Ula. Daurah yang pertama. Dan tahun kedua jemaah Daurah Akhirah. So jemaah tu, sebab jemaah tu yadullah alal jemaah, bantuan Allah pada jemaah. Bantuan pada jemaah. Kita tak okey. Siapa nak masuk semua boleh. Siapa nak masuk semua boleh. Jangan kita hadkan pada orang-orang, semua masuk semua boleh. Masya-Allah. Okey, sebelum dakwah. Jadi dakwah tadi. Jadi sebelum dakwah, tapi kalau kita di Seri Talin, Jemaah Nahumir untuk tahun 1, Jemaah Kawakib untuk tahun 2 kitab Nahu, Jemaah Umdatus Salik untuk tahun 3, Jemaah Iqna untuk tahun 4, Jemaah Jalalain untuk tahun 5, Jemaah Mishkat untuk tahun 6, Jemaah Daurah untuk tahun akhir, iaitu Daurah Ula dan Daurah Akhirah.
Okey. Sebelum ini sudah ada tempat, sebelum ini dakwah ada, tetapi secara infradi. Selepas matinya sahabat-sahabat, 700 tahun selepas itu dakwah mati secara ijtimai, secara berjemaah dah mati. Cuma tinggal individu-individu ulama yang masih berdakwah secara perseorangan. Oleh sebab itu, kita ingin menghidupkan semula usaha dakwah secara ijtimai sebagaimana di zaman sahabat. Pertolongan Allah ada pada secara infradi, tetapi tidak sebanyak jika usaha dakwah dilakukan secara berjemaah. Orang Islam sekurang-kurangnya seorang Islam sekarang orang masuk Islam secara infradi. Apabila wujud dakwah secara berjemaah, maka Allah akan beri hidayat secara afwaja, iaitu berbondong-bondong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berbondong, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah, dengan engkau melihat manusia akan masuk agama Allah secara beramai-ramai. Janji Allah itu ialah apabila usaha dakwah dilakukan secara berjemaah. Dalam usaha dakwah perlu wujudnya kekuatan rohani, sehingga dengan kesan amalan itu dapat menarik orang. Dia bukan hanya bercakap saja, bukan pandai cakap saja, bukan pandai syarah saja, tetapi ada kekuatan rohani. Sebab tu dalam dakwah kita ada amalan-amalan rohani. Syarat kita tak ikut syarat tu nak macam mana? Baca Quran 1 juzuk 1 hari, tahajud lagi, Masya Allah, semayang berjemaah lagi, zikir pagi petang lagi, 300 pagi 300 petang. Itulah amalan-amalan infradi yang boleh memberi kerohanian kepada para da'i dalam menyampaikan dakwah mereka. Bukan hanya duduk, tak ada amalan infradi, tak ada apa semua, tak boleh. Tadi kekuatan ijtimai tadi. Rohani akan wujud dengan amal. Kerohanian ni akan wujud dengan amal, dengan iman dan yakin dan ihtisab pada janji Allah. Dengan ini akan mengubah amal itu menjadi kekuatan rohani. Mengasingkan diri. Dan mereka yang mengasingkan diri, daripada sudut mana dia mengasingkan diri? Sudutnya bukan daripada sudut jasad saja. Kita kata orang tu duk asing dengan kita, dia dah duk asing rumah tu dari sudut jasad. Tapi bahkan tidak jasad bahkan tidak mengasingkan diri dari sudut satu akidah. Jadi bukan dari sudut jasad sahaja, bahkan tidak mengasingkan diri dari sudut akidah. Jasad pun dengan asing, dengan akidah pun jangan asing, iaitu kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudut usaha, sudut ibadat, sudut duduk bersama, pergaulan dan sebagainya. Sesiapa yang mengasingkan diri, dia akan diasingkan ke dalam neraka. Jadi sudut yang berbeza. Jadi kurang-kurangnya akidah, dari sudut akidah tu jangan lari. Jadi sudut akidah ialah kita berakidah. Sudut ibadat pula kita mesti berjemaah. Dan sudut usaha, sudut kebersamaan. Kemesraan tu akan datang apabila adanya kebersamaan. Macam tuan-tuan kan rasa seronok dah, rasa macam adik-beradik dah kita di dalam Jamaatul Mishkat, kerana jemaah itu adalah kebersamaan. Okey, jemaah pelajar juga mesti kekal. Jemaah pelajar juga mereka mesti kekal dalam jemaah. Setiap orang mesti duduk mendoakan untuk setiap ahli jemaahnya setiap hari. Kami masa saya belajar dulu, kalau kitab besar tu ada lagi nama-nama kawan-kawan. Masa kami belajar di Jamaatul Mishkat dahulu, Maulana Ihsan mengatakan setiap orang mesti mendoakan nama kawan-kawannya setiap hari. Kita kata, Ustaz, ramai sangatlah jemaah kita ni, 55 orang. Tak dengar pun, tak tahu pun, tak ingat pun nama. Tak ingat nama. Mana kata, kalau tak ingat, tulis. Lepas tulis, masa doa tu sebut nama satu. Sebut nama satu. Tulis nama tu. Sebut nama dia, tulis nama dia. Tak ingat tu. Jadi ada macam tu. Jadi kita tulis nama dan kita doakan. Khususnya jangan lupalah doa kat ustaz ya.
Kamu semua doa, tuan-tuan semua, puan-puan semua doa untuk masing-masing. Terlupa pula ustaz. Jangan lupa hamba yang fakir ini. Jangan lupa hamba yang abdul da'if ini, hamba yang da'if ini, dan hamba yang fakir ini, yang mengharapkan doa-doa daripada Tuan sekalian. Jangan lupa untuk doa pada saya ya. Jadi kita berdoa. Kami setiap hari, dan dengar aku Zari pula tahu. Macam mana kamu Husna? Hari ni doa tak? Sekarang sekurang-kurangnya satu kali tu mesti sebut nama kawan-kawan. Sebut nama kawan-kawan. Masya Allah, fulan. Sebut nama seorang. 55 orang ni kena sebut ni. Masa tu kita duduk belajar lah. Mana jemaah kita dah kenal. Sebut satu sama lain doa. Sebut nama secara umum lah. Ya Allah, jemaah Mishkat online ke. Online tak sedap lah. Online ni tak sedap lah. Nak tukar nama lain lah. Jamaatul Mishkat online. So online tu tukar nama lain. Tukar istilah lain. Tukar istilah lain. Jamaatul Mishkat. Jamaatul Mishkat Alam Maya. Tuan-tuan acute sikit. Maknanya tuan-tuan bagi nama syur sikit. Jemaah tu baru nak letak nama kita kan. Tak apa. Dia peringkat demi peringkat kita belajar. Peringkat demi peringkat. Visual Jemaah Mishkat visual. Visual tu kita naik cara ke arah Arab sikit. Tak nak ke orang putih. Arab tu berkat. Arab tu berkat. Nanti kita tuan-tuan insyaAllah nanti Mishkat gaib. Gaib pula hilang pula, mengantuk pula. Gaib tak boleh. Mishkat Alam Maya. Nantilah kita fikir. Bagus. Nanti kita fikir. Sekarang kita jangan buat, kita fikir dulu. Yang mana Jamaatul Mishkat Maya. Tak apa-apa nanti kita fikir. Okey. Jemaah, Masya Allah, kita doa untuk kita setiap hari. Masya Allah. Kita pun tak banyak lagi dah. Nak habis dah. Tak, kita ada beberapa hadis lagi lah. Pasal ketiga, dia banyak lagi juga ni. Dalam 2 minggu juga begini nak selesai. Dalam 2 minggu juga. Jadi dalam 2 minggu juga lah. Sebab kita nak belajar detail lah benda ni. Wallahu'alam. Jemaah kita tak nak murakam. Mam tu murakab. Jemaah Mishkat Alam Maya. Kita tak nak murakam. Okey, tak apa, nanti kita sebutlah nama tadi insya-Allah. Tuan-tuan tengok dulu, kita bincang dulu, lepas tu kita tahulah nama dia. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insya-Allah kita pagilah malam ni kita masih lagi dengan daurah. Pada siapa yang di sini di secara umum ni nak menyertai daurah, boleh kita menyertai daurah nanti pada daurah yang kelima insya-Allah. Daurah yang kelima pada 4 maknanya minggu keempat tadilah. Kita berjumpa di sana insya-Allah. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bi. Saya akan doakan Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Tiap-tiap hari saya doakan semasa dalam khutbah saya sebelum saya mulakan kitab. Rabbi yassir, ya Allah permudahkanlah pada kami. Rabbi yassir wa la tu'assir, jangan susahkan pada kami. Wa tammim bil khair, maka selesai dan sudahkanlah kitab ini dengan kebaikan. Tiap hari saya doa tu. Cuma tak beritahu tuan-tuan, hari ni baru tuan-tuan tahu. Saya doa hari-hari tu insya-Allah kita akan selesaikan kitab ini nanti insya-Allah. Satu hari nanti. Wallahu a'lam.